Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Waalaikumsalam Madam Tengah. Dengar madam. Okey. Sebelum tu kita buka dulu kelas kita dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kerana hadir on time ke kelas saya pada petang ni. Okay. Setelah 2 minggu kita bercuti, cuti perayaan khas dan juga cuti bencana banjir. So kita kembali ke minggu yang ke-10. Okay. Sebelum ni segala assessment, segala assignment ditangguhkan penghantaran. Kan? So bermula pada minggu ini, so kita kena meneruskan penghantaran assignment yang mana penghantaran assignment pertama, individual assignment, dimension of quality hendaklah dihantar sebelum hari Jumaat ini. Last hantar 5 petang ya, 5 PM. Okay, sebab dah lama dah tertangguh ni, supposedly you pun memang dah siap dah minggu ke-10, 2 minggu lepas tu sepatutnya dah get ready nak hantar. Okay, so hopefully there is no excuses lah, tak ada excuse lain dah. Okay, boleh hantar sebelum hari Jumaat. Link pun telah diberikan. If we can see now, kalau saya boleh share lah, dah ada pun beberapa student yang dah pun menghantar kita punya assignment. So okay lah. Tapi yang mana lagi yang belum hantar, please do sebelum hari Jumaat pukul 5 petang. Okay, kalau hantar selepas pada itu, your mark will be deduct. Okay, so be careful. Hantar ya, saya dah mention banyak kali ni, kena hantar. Hantar lambat, saya potong markah. Okay, alright. So, kalau you boleh tengok dekat sini, saya punya folder Google Drive ni, dah ada beberapa student yang dah berjaya hantar. Ada lagi yang hantar dalam bentuk Word ya. Tapi saya dah mention hantar dalam PDF. Ada juga yang hantar tak ada nama, mgt.docx. Letaklah nama siap-siap, kan saya kata rename with your own name and convert to PDF format before you send to my Google Drive. Ada lagi yang tak faham. Okay. Tapi kalau you tahu kat sini ramai lah yang hantar. So yang mana yang belum hantar tu tolong hantar ya sebelum hari Jumaat. Alright, so dalam kelas saya sekarang ni ada ke yang terkesan dengan banjir? Yang rumah dimasuki air, ada ke? Ada semua selamat sihat walafiat. Betul? Ke ada yang tak apa nak sihat? Ada tak? Diam. Bersuaralah sikit. Saya pun kalau petang-petang ni kadang-kadang ngantuk juga. Tahan mata, kelas saya tak lama pun. Saya ada satu pengumuman penting lepas ni. Okay. Ramai tanya saya, Puan, result MGT hari tu dah ada ke? Awak jawab pukul 2.30 sampai 3.45. Pukul 4 saya dah ada dah punya result. Dah keluar dah pun. Cuma saya take time lah. Saya nak release pada minggu yang banjir tu kan, yang cuti banjir tu. Tapi saya menghormati pesanan daripada VC tidak mengganggu student-student. Kan tiba-tiba saya keluarkan result kan, ada yang down dan sebaliknya. So saya ambil inisiatif untuk berdiam diri dulu. Hari ni saya nak release markah seorang-seorang. Okay, so saya tunjuk kat skrin saya sekarang ni. Hanya waktu ni je lah. Ni baru ada 36 orang ni. Ada 5 ke 6 orang ke 7 orang yang belum lagi masuk ke kelas ni. Kelas rep tolong panggil. Mana-mana kawan saya dah message dah tadi dalam group. Tolong mohon hadir ke Gmeet sekarang. Mungkin ada lagi tu yang belum masuk tu. Saya nak releasekan you all punya markah.
kecil pula ya. Okay, dah boleh nampak dah. Okay, boleh tengok nama kat tepi ni. Markah you all dekat belah kiri kanan. Mid test yang saya tuliskan, yang saya tulis mid test ni 100 markah yang you all jawab hari tu, total up dia adalah 100 markah. Tetapi daripada 100 markah, hanya 20% diambil kira. Macam yang saya mention awal-awal kelas dulu, sistem di universiti berlainan. Bukan percentage kalau you dah perform dalam you punya exam, you tak perlu nak perform hal lain. Tak boleh. Semua assignment, another assessment you kena perform. Sebab setiap assignment, setiap assessment ada dia punya weightage. Contoh untuk mid test, kita punya weightage adalah 20%. Contoh AMNI, Atirah dapat 82%. Bila kita ambil 20%, dia menjadi 16.4%. So 16.4% ini adalah sebahagian daripada total markah untuk final nanti. Last sekali campur dengan individual assignment, campur dengan grouping assignment, campur dengan video grouping. Barulah akan dapat total 100. Okay. Saya majukan ke bawah. Boleh cek. Alamak, ada satu nama ini terlampau panjang. Keluar dah nama dia. Boleh tengok, boleh cek markah masing-masing. Izwani ada dalam ni tak? Izwani. Boleh menyahut kalau ada dalam kelas saya sekarang? Ada Izwani? Nur Izwani, saya cek sekejap. You punya markah ni telah pun saya submit ke koordinator. Izwani tak ada. Okay, saya move lagi ke bawah. Masing-masing nampak dah nama masing-masing? Dah tahu dah markah masing-masing? Tak menyahut juga. Nampak tak? Nampak. Bagi tahu dah nampak kot lah skrin saya tak nampak ke. Mana kamu punya? Maishita. Ni Maishita. Madam, markah saya madam. Nur Syafiqah. Nur Syafiqah. Ni Syafiqah binti Dion ni. Okay madam. Okay. Ada lagi yang tak nampak nama? Ada? Semua dah dapat? Saya nak tutup dah ni. Dah Okay, so minggu ni kita habiskan chapter yang keempat, iaitu chapter management. Kita akan cover barriers of communication, how to overcome the barriers dan juga motivation. Ada 3 benda lah kita nak discusskan pada hari ini. Okay, so next week kita akan discuss grouping assignment. Okay, yang you kena buat group. Kena buat video presentation. Tu minggu depan lah. Baru masuk Izwani. Izwani baru masuk ke? Izwani. Tak menyahut juga. Mana tadi saya baru allow dia masuk. Mana Izwani? Tolong bersuara sebentar.
Okey. Oleh kerana macam ramai je lagi tak masuk ni, saya nak panggil nama lah seorang-seorang. Amni ada? Ada, madam. Ayuni? Saya, madam. Azira? Siapa angkat tangan tadi? Azira ke? Lepas pandang. Azira ada? Saya punya tak appear lah kalau ada yang angkat tangan tu. Okey, saya akan dikecilkan ni baru saya nampak. Okey. Hamka? Hamka Amirul? Ya, saya, madam. Ya. Maria Syahira? Saya, madam. Muhammad Haziq Farhan? Okey. Muhammad Danish Haikal? Ya, saya. Muhammad Luqman Alif? Nabilah awal angkat. Nabilah? Najwa Syafiqah? Najwa Syafiqah? Hai, nak markah paling tinggi ni Najwa Syafiqah ni. Manakah anda? Najwa Syafiqah. Nur Zihan? Saya, madam. Nur Izzati? Saya, madam. Nur Razlin Najwa? Nur Razlin Najwa? Nur Syafiqah ada tadi. Saya, madam. Nur Adawiyah? Saya, madam. Nur Adinda? Saya, madam. Nur Aisyah? Nur Alia Maisara? Okay. Nur Alisa? Okay. Nur Anisha? Nur Ashikin? Nur Izwani? Angkat tangan. Tadi saya panggil tak menyaut pun Izwani ya. Izwani boleh bersuara ke tak? Saya, madam. Izwani kalau tengok kat sini kan markah awak paling sedikit. Izwani okey ke dengan subjek saya? Okey, madam. Sempat study tak hari tu? Study, madam. Izwani kalau lepas ni kalau kita dah tak ada test tau. So untuk catch up balik awak kena betul-betul buat assignment grouping nanti. Make sure you fully contribute to your group members. Tolong group members untuk dapatkan markah yang tinggi. Boleh Izwani? Okey, madam. Nur Izzanisha? Nur Mashita? Nur Nadira? Nur apa lagi dia? Nur Zahratul Maisarah? Nur Hani Syuhada? Nur Syuhadah? Nurul Ain Afikah? Saya, madam. Okey. Nurul Amirul Imer? Saya, madam. Nurul Hidayati? Saya, madam. Nurul Syafiqah? Saya, madam. Nurul Syakirah? Nurul Syazwina? Saya, madam. Siti Nur Hajar? Syahmi? Saya, madam. Baik. Yuhana? Okey. Najwa Syafiqah? Madam, tadi saya tak menyaut.
Saya. Okey. Norazli. Norazli, seorang je lah yang tak ada ni. So kita ucapkan tahniah kepada Najwa Syafiqah sebab dia dapat highest mark 92. So lepas ni kalau you nak dapatkan tips nak belajar ke, bolehlah tanya Syafiqah, nak tanya Najwa macam mana Najwa belajar. Macam mana dalam kelas dia fokus ke tak fokus ke. Boleh tanya dengan dia, boleh share. Boleh Najwa share sedikit macam mana Najwa study MGT ni. Tak sihat tu. Malulah saya, madam. Nak malu apa? Kongsi tips. Apa yang Najwa buat? Kejap, madam. Okey. Mesti ada something yang Najwa kan. Saya selalu ni kot, madam. Selalu baca nota. Baca lepas kelas. Right after class dia revise balik nota. Dia baca balik. So betul amalan kedua ni. Sebab apa? Sebab kita dalam kelas kita dengar. Sometimes kita jot down. Tapi lepas tu kita kena review balik, revise balik apa yang kita belajar untuk senang ingat lah. Ni salah satu tips yang Najwa kongsikan. Mungkin untuk subjek-subjek lain pun boleh praktiskan macam yang Najwa amalkan. Okay, terima kasih banyak. Okay, so kita berbalik pada kita punya topik, subtopik pada hari ini dalam chapter yang keempat iaitu 6 communication barriers. Bukan 6 sebenarnya, ada 13 ke 12 macam itulah communication barriers. Previous 2 weeks sebelum ni yang kita study about the communication, kita ada informal, kita ada formal communication, and now we want to take a look about the barriers. Kenapa? Kita kena tahu tentang barriers ini so that kita boleh overcome. Okay, so barriers yang pertama, it's come from our poor listening. Semua orang boleh mendengar, tetapi ada juga orang yang sometimes pendengaran dia diganggu. Macam kita cakap telefon lah, even though kalau kita buat face to face ataupun menggunakan online ini sekalipun, even though you are listening to my lecture, sometimes you have some distraction. Kadang-kadang orang hantar mesej lah, kadang-kadang gangguan internet lah dan sebagainya, menyebabkan kita kurang mendengar. Sebab kita tak boleh buat dua perkara dalam satu masa. Nak dengar lagi, nak melihat lagi, nak mencatat lagi. So bila kita mencatat, kita dah tertutup sekejap kita punya pendengaran sebenarnya. Okay, so bila kita kurang mendengar, poor listening, communication cannot be effective. Termasuklah juga manager himself and employees ada berlaku poor listening. Ada orang bila kita tengah bercakap face to face dengan dia tapi dia tengah main phone, dia takkan respon kepada apa yang kita cakap. Dia tak dengar pun. Walaupun dia cakap depan muka ni, tak dengar sebab dia tengah fokus kepada benda lain. Alright, so second barriers adalah semantic problem. Semantic problem, it related with the words that we use. Words. Semantic is the various meaning people attach to words. Different people, mungkin orang yang berada di utara, yang berada di timur menggunakan perkataan-perkataan yang maksud sama tapi words lain. Contohlah, berada di utara, dia kata lapang ayak. Kita tak kata lapang ayak. Kita panggil dahaga kan. Dia pun panggil lapang ayak. Lepas tu apa lagi, kasut, semua benda yang berada di kaki adalah kasut. Dia kata nak beli kasut, tengok-tengok beli slipper. Kita pun tanyalah kenapa beli slipper, kata nak beli kasut. Lah ni kasut lah ni. Dia semua kasut. Apa lagi kalau dia kata nak makan roti lah.
Tengok-tengok dia makan biskut. Kita tanya, tadi kata nak makan roti, ni bukan roti. Lah ni roti lah. Biskut pun dia panggil roti. So nak bagi tahu kat sini, words yang kita guna pakai even though they have a same meaning tapi ada sebelah-sebelah area lain menggunakan another words yang kita kurang faham. Sebab itulah berlakunya barriers ni. Bila kita tak faham, kita tafsir sendirilah. Okay. Yang seterusnya, okay. Sorry. Seterusnya, barriers yang ketiga adalah filtering. Okay. So filtering ni bermaksud bila kita dapat sesuatu maklumat, kita tokok tambah untuk menjadikan dia lebih interesting, positive and acceptable to the receiver. Dia takkan jadi 100% each of the words that we receive we can convey to others 100% same, sama, tak ada. Mesti ada filtering, kita dah tambah, kita dah kurangkan dia. Okay. Yang keempat, credibility of sender, orang yang menyampaikan maklumat tersebut. Adakah orang yang mempunyai karisma, orang yang dipercayai. Let's say lah kalau orang nak cakap pasal kemasukan fasa 3 tapi hak bercakap tu kawan you. Kawan you yang tak masuk ke kampus pun. So you akan rasa macam ragu-ragu, betul ke dia bukan masuk kampus pun tentang maklumat yang disampaikan itu salah. Okey, kalau maklumat tersebut disampaikan oleh Puan Zarina, percaya ke tak? You all percaya ke tak? Percaya. Sebab dia ada credibility as a coordinator. Whatever information that she telling to you adalah benda yang benar lah. Okay, sebab dia ada credibility dan dia ada position as a coordinator. Kalau apa jadi kalau orang yang ada low credibility, the receiver may ignore the information conveyed to them. Dia akan ignore saja dia punya maklumat yang you sampaikan. Okay. Seterusnya emotionality yang bermaksud kita punya emotional. Love, anger, hate, jealousy, fear itu adalah semua emotion yang ada dalam diri manusia. Okay, so let's say dia kata kat sini, a person who in an angry mood because of a family problem may still look and sound angry when he is conveying information. Sebelum dia pergi ke pejabat, dia gaduh dengan bini dia kat rumah pagi-pagi tadi. So dia tengah membawa perasaan marah. Pergi ke office, meeting, semua orang dia nak salahkan. Semua isu dia nak bangkitkan. So bila orang yang berada di dalam mesyuarat tersebut, dia mungkin akan rasa upset, dia rasa macam sedih sebab kena marah kan. So dia orang tadi tu dia terbawa-bawa sifat marah dia, which is very not suitable. Yang menyebabkan communication are not effectively happen. Tak sepatutnya pun marah tapi terbawa-bawa. Kan? Okay. Seterusnya adalah noise. Noise ini adalah something that related to interfere. Apa saja yang mengganggu. Apa saja yang make we feel confused. Okay. Contohnya adalah bunyi-bunyian. Kadang-kadang mata pun boleh distract. Tengah sembang-sembang dengan kawan lalu awet cantik. So dia tak dengar dah apa kawan ni sembang, dia tengok tempat lain. Okay. Seterusnya adalah inconsistent verbal and non-verbal communication. A person conveying information is always said to be effective when he speak. Bila kita bercakap, kita sebenarnya tengah menyampaikan maklumat dengan kita sedaya upaya nak sampaikan maklumat itu dengan berkesannya. But the message conveyed are strongly influenced by his non-verbal action.
such as body movement and gesture. Ada manusia dia nak kata tak nak, tapi dia punya gesture badan tu menyatakan dia nak. Kan kalau kita tak nak kan kita giling kepala kan. Tapi ada orang angguk. Ada orang cakap nak ke pasar malam ni turn right ke turn left. Tanya kawan dia kan. So kawan dia kata turn right. Tapi tangan dia tunjuk left. Dia punya non-verbal communication itu. Dia tak selari dengan apa yang dia cakap. Memang ada lah manusia sebegitu. Saya salah seorangnya lah. Bila saya kata kanan, saya tunjuk kiri. Kadang-kadang dia macam tak boleh nak blend. Saya salah seorang daripadanya lah. Okay. Yang seterusnya adalah cross culture diversity. Ataupun nama dia adalah ethnocentrism. So kita kena faham dekat dunia ni there is a lots of culture. A lots of macam ada etnik-etnik yang berbeza. So mereka ada fahaman mereka sendiri. Bagi mereka orang panggil apa tu ya, korbankan anak perempuan untuk Tuhan dia is okay. Tapi bagi kita benda tu salah. Kan? So because of that, sebab fahaman yang berbeza, kepercayaan yang berbeza menyebabkan communication kita pun ada dia punya halangan. Okay. Seterusnya adalah trust and credibility. Dia lebih kurang sama macam sender credibility tadilah. Kalau kita tak percaya kepada orang tersebut, so kita sentiasa nak deny apa yang dia cakap. Dia bagi tahulah apa benda pun. Selalu orang cakap dengar boleh, percaya tak boleh. Okay, so dia sama macam ni lah sebab dia mungkin lah sebelum ni dia pernah menipu ke kan. Who knows kan. Because of that dia memang tak percaya dengan si A ni. Okay, dan seterusnya adalah information overload. Okay, seorang manager pada satu minggu dia handle 2 event yang berbeza. Okay, bila orang tanya Mr. A, event yang dekat Putrajaya tu berapa orang guest? Sepatutnya 100 lah. Tapi dia terconfuse dengan event yang dekat Kelang tu. Dia kata 150. Sebab apa? Sebab dia information yang dia dapat ataupun maklumat tersebut dia dah terlampau banyak. So dia terkeliru. So dia bagi tahu benda yang salah lah. Okay. Yang seterusnya adalah language characteristic. Many words ataupun phrases are imprecise. Tak tepat. So individual often use different meanings or interpretation of the same words and do not realize it. Bermaksud seseorang tu selalu menggunakan perkataan yang mempunyai banyak maksud yang berlainan. Okay. Dia ada double meaning. Bila kita menggunakan, kalau ada contoh orang menggunakan double meaning kan, tak kira lah benda yang baik ke benda yang tak baik ke, kalau bila orang dengar orang akan interpret benda lain. Tapi mungkin dia tak bermaksud pun sebegitu. Okay. Yang ke-12 adalah gender differences. Sejak daripada lahir manusia ni memang ada lelaki dan perempuan. So lelaki dan perempuan dia mempunyai mindset yang berlainan. Cara mereka berkomunikasi pun berlainan. Lelaki kalau girlfriend dia kata I nak bunga, dia beli bunga lah. Okay, tak macam perempuan. Kalau dia kata nak bunga, tak semestinya dia nak bunga. Mungkin dia nak perfume yang bau bunga. So dia complicated. Berlakulah kat situ communication barriers. Okay. Yang seterusnya adalah other factors. Yang termasuk time pressure, physical distraction, different perception pun boleh berlaku communication barrier. Persepsi yang berlainan. Bila kita hadir dalam meeting, si A fikir benda lain
Tapi bila bos sampaikan maklumat, si A fikir lain, si B fikir lain. Memang sentiasa berlaku. Alright, so kita dah tengok 13 communication barrier. And now we want to overcome this barrier so that our communication can become more effective. Okay, the number one adalah kita kena dapatkan, obtain feedback. Untuk pastikan communication ini berlangsung secara efektif, pastikan dapat feedback daripada receiver. Managers or individual could encourage receiver by asking them to ask question. Sebab tu dalam kelas, lecturer sentiasa tanya, faham ke tak? Do you understand? Do you have any question? Please raise up your hand. Sebab dia nak obtain feedback. Whatever the lecturers have given you the information ataupun lecture, dia nak tahu sama ada benda yang mereka bagi tahu tu, information tersebut itu difahami ataupun tidak. Kalau tak faham, part mana yang tak faham? Bukan saja-saja nak tanya ni. Dalam communication memang ada peraturan dia untuk pastikan communication efektif, kena obtain feedback to overcome what kind of barriers yang ada pada waktu tu. Mungkin bila dia bertanya tu, pensyarah kata, tadi saya ada explain dalam chapter sekian-sekian, awak tak berapa nak dengar ke, apa ke masalahnya? So dia bagi tahu, tadi saya punya Google Meet ni tadi dia tersekat-sekat. Itulah masalah dia. Okay, from the feedback yang student bagi. Right? Another one adalah using simple language. Okay, kita kena tahu kita punya receiver background. Kalau receiver background ini adalah yang berumur 80, 90, yang berada di rural area. Kalau kita kata makcik, social distance 1 meter ya. Agak-agak dia faham ke tidak? Cakap kat tok nenek. Tok. Social distance 1 meter. Agak dia orang faham ke tak? Kebanyakan tak faham lah. Tapi kan nenek dia orang putih, dia faham lah. Tapi kebanyakan dia tak faham. So kita kena use a simple language. Nenek, sekarang ni ada COVID. Tak boleh dekat, kena jauh sikit jarak. 1 meter. Ukur 1 meter. Barulah dia faham, tak boleh dekat je. Tak boleh. Dah sampai rumah nenek, basuh tangan dulu. Ataupun mandi. Baru salam dengan nenek. Nenek kata, kenapa kena buat macam ni? COVID, Nek. COVID. Dah lama-lama pun dia memang faham ni pasal COVID ni. Okay. Yang seterusnya, recognize emotion. Kita as a manager, contoh. Bila nampak kita punya employee datang dengan serabut, baju tak iron, muka macam baru mandi. Adakah kita perlu terjah dia bagi tahu bad news? Munasabah ke tak munasabah? Tak. Sebab kita kena recognize dia punya emotion dulu. Nampak macam serabut ni, relax lah dulu. Mungkin hari ni dia kereta rosak ke apa ke, tak sempat terus pergapah datang ke office. Kita nak sampaikan benda yang buruk, nak sampaikan benda yang baik, apalah benda yang buruk ni dia kena faham emosi orang dulu. Okay, seterusnya, do not make own conclusion. Terus jump into conclusion pun tak boleh juga. Manager or individual need to listen to the full story before making any conclusion. Dalam kita punya organisasi mesti ada politik tempat kerja. Adalah puak A gaduh dengan puak B lah, apalah kan. Bila suruh kerja sama-sama, handle satu event, tak boleh. So as a manager, kita kena dengar dua-dua belah pihak. Okay, so tak boleh nak kata group B dah ni, tak salah ni. Tak boleh jump to the conclusion. Kena dengar dulu, lepas tu barulah kita menilai. Kalau kita jump into the conclusion,
apa ni, berani potong jari dah lepas ni. Dia orang grup yang lain satu ni akan membenci kita sampai ke akhirnya. Okay. Yang seterusnya kita kena avoid noise. Bunyi-bunyi yang tadi itulah. For example, selalunya kalau kita phone call on phone, kita kadang-kadang ada gangguan. Bunyi bising. Kita kata, mak duduk dekat kipas ke, bunyi bising lah, tak dengar sangat lah suara mak. Tu adalah salah satu jenis noise. Ataupun bila kita call adik kita tengah berjimba dekat Bukit Bintang, ramai orang. So lagilah tak dengar, nak suruh beli bawang, dia sebenarnya nak kirim bawang. Okay, seterusnya understand verbal and non-verbal communication. Bila orang sampaikan information, kita kena tengok dia, reaction dia, facial expression, clothes, posture, gesture, semua kena ambil tahu. Okay, seterusnya create openness, rational, trust. Subordinates always have fear and feeling of insecurity to share their problems. Bila kita nak share something dengan orang kan, so kita akan sometimes kita akan rasa macam boleh ke cerita kat dia ni, boleh percaya ke dekat dia ni. So manager kena create openness atmosphere. Dia kena berfikiran terbuka. So dia tak boleh jadi yang ke atas sekali itulah. Make own conclusion. Kena dengar dulu. Kalau kita di bawah buka mulut je, kita dah kata macam memang you lah yang salah. Siapa suruh datang lambat. Tempat lahu lepas ni dia dah tak cerita apa-apa dah kat kita. Okay. Kena be natural. Okay. Right. So habis dah topik tentang communication. Okay, kita ada 13 communication barriers and we have several strategies to overcome kita punya barriers tadi. Saya nak 3 contoh communication barriers. Give me 3 example. Daripada 13 tu, saya minta 3 je. Information overload. Alright, lagi satu. Orang lain. Language. Lagi satu orang lain. Language characteristic. Ya, Masyitah. Lagi satu. Ni Izzati, poor listening. So cukup 3. Okay. Bagi saya contoh 3 cara untuk overcome communication barriers. Orang lain selain pada Masyitah, Amni dengan Izzati. Tiga. Apa Nadira? Alamak, tak clear Nadira. Boleh type? For listening. Tak clear Nadira. Lagi? Boleh type kat tepi kalau tak boleh nak ni. Kalau mic tak apa nak okey. Baiklah. Avoid noise. Okay, lagi. Use simple language. Apa? Yes. Lagi satu. Satu lagi. Do not make own conclusion. Orang yang sama je yang jawab. Ni orang-orang yang dapat A tadi itulah. Yang dapat 70 ke atas. Okay, what happened to Izwani? Izwani jangan diam. Susah hati. Yes, good Nadira. Avoid noise. Dan jangan diam. Siapa lagi tadi? Yang makan-makan rendah tu. Saya susah hati sebenarnya. Adakah saya sentiasa bermonolog lah. Saya tanya diri saya
ke saya yang salah ni? Apa lagi yang you nak kena buat macam tu. Okay. Yelah nak buat exam dah tak ada dah. Lepas ni memang usaha atas diri you sebab assignment. So saya boleh guide sahaja. Bagi references, bagi apa yang tak faham you tanya, saya guide lah. Okay. Tolong bantu diri sendiri. Tak lama pun dalam PPT ni nak habis dah. Masuk diploma kan lega dah sebenarnya. PPT ni nak kena struggle sikit. Okay. So kita masuk ke dalam subtopik yang seterusnya iaitu subtopik yang terakhir untuk chapter yang keempat ini. Motivation. Okay. So motivation ini semua orang, saya percaya all of you have been heard before about the motivation. Masuk dalam PPT, memang saya rasa setiap minggu kena motivasi dengan Puan Zarina ni lagi kan. Dalam kelas UED kan, hari kena motivasi you all ni. Okay, so apa yang dimasukkan dengan motivation ini adalah the forces. Benda yang akan memaksa ataupun benda yang driven yourself to be a better person. Okay. And another one, dia berkait rapat dengan psychological process yang akan mengubah apa yang you buat sekarang ini akan mengubah. Okay. The management process of influencing people's behavior. Kita nak sama-sama encourage dalam kita punya business, encourage everyone. Upper level ke, lower level ke, intermediate level ke, sama-sama faham organizational goals, vision and mission, and sama-sama termotivasi untuk membangunkan syarikat. Sekejap ya. Okay, so itu dimaksudkan dengan motivasi. Something that will drive yourself to become a better person. Okay. Right, so dalam motivation ini, dia ada beberapa model, dia ada theories yang digunapakai oleh syarikat untuk mereka menganalisa employees. The first model yang kita namakan sebagai Human Resources Model yang dikeluarkan oleh Douglas McGregor. Okay, dia kata manusia ni dalam alam pekerjaan dia ada teori X dan juga teori Y. Teori X yang membawa maksud pekerja yang tidak suka bekerja. Okay. Teori Y pula kata people want to work and can derive great deal of satisfaction from work. Orang yang suka bekerja, dia rasa puas hati bila dapat bekerja. So ada dua jenis manusia sekarang ni, yang tak suka bekerja, yang suka bekerja. Okay. So kita kena tengok manusia yang tidak suka bekerja ni adalah manusia-manusia yang memerlukan close supervision. Nak kena sentiasa bagi tahu, nak kena sentiasa follow up. Tak follow up, tak gerak. Tak tanya, tak buat. Okay. And another one, will avoid work when possible. Sentiasa kata, tak nak lah, tak payah lah, orang lain lah, nantilah. Okay. Will avoid responsibility. Orang bagi kerja dekat dia, bagi yang senang-senang dah lah. Macam tu, tak nak bertanggungjawab. Suruh jadi kelas rep pun tak nak. Suruh bercakap pun tak nak. Okay. Then they desire only money. Pergi kerja 8 sampai 5, balik cukup bulan dapat gaji. Tu je yang dia nak. Macam tugas pensyarah ni 8 sampai 5 juga. Tapi ada sampai ke hari Sabtu, hari Ahad, pergi event, buat event, bergaul dengan pelajar, balas mesej pukul 10 malam.
Saya pernah balas mesej WhatsApp student saya pukul 2 pagi. Yelah dah tidur, saya pun dah tidur dah waktu tu. Mungkinlah dia buat assignment pukul 1 pagi kan. So dia ada masalah, dia ada persoalan, dia terus message. So pukul 2 pagi saya nampak, saya reply. Okay. People must be pushed to perform. Sentiasa nak kena tanya baru dibuat. So ini adalah teori X yang mana mereka ini tak suka bekerja. Teori Y pula adalah orang yang suka bekerja. Bila dia suka bekerja, dia tergolong dalam people that want independence in work. Okay, tak perlu nak monitor dia, tak perlu nak bagi guide kepada dia. Dia boleh bekerja sendiri, self-independence. Bila you nak bekerja nanti, you apply dekat apa contoh? Allah lupa. Website yang orang tak kerja tu apa? Jobstreet. Yes. Tak keluar Daniel. Jobstreet. Minta kerja kan? Nanti you kena describe yourself. So mesti akan ada perkataan I am able to work independence. Sebab kebanyakan industri yang dekat luar sana tu dia memang suka orang yang boleh bekerja sendiri. Okay. People seek responsibility. Dia tahu dia ada amanah yang dipegang walaupun jawatan dia berani. Walaupun jawatan dia as a cleaner, tapi dia tahu ini adalah tanggungjawab dia. Hadir kerja awal pun tanggungjawab juga. Kan? Okay. People are motivated by self-fulfillment. Boleh memotivasikan diri sendiri. People naturally want to work. Dia memang suka pergi kerja pun. People will drive themselves to perform. Dia boleh memotivasikan diri sendiri. Dia boleh nak mencapai sesuatu tu dia struggle. So beza antara teori X and teori Y. As a manager, we need to know both people yang ada dalam kita punya organisasi ni. Kita kena recognize. So teori orang yang berada di teori X, apa tindakan kita sebagai manager? Yang berada kat teori Y ni okey dah lah. Kita nak retain dia pula. Jangan bagi dia pergi ke company lain. Okay, so as a manager, it's very important for them to know about the motivation model ni. Okay, selain daripada tu, kita ada juga Maslow Hierarchy of Needs dan juga Herzberg Two Factors Model. Okay. Right, so kita pergi satu persatu. Herzberg Two Factor Theory yang mengumpulkan dua kumpulan pekerja juga. Pekerja yang pertama adalah job dissatisfaction. Tak berpuas hati dengan pekerjaan dia. Okay, ada orang yang berada di belah kiri ni. Yang berada di belah kanan, job satisfaction, dia berpuas hati dengan pekerjaan dia. Okay, now you see at the middle yang colour kuning tu, improving the motivator factor, increase job satisfaction. Bila orang yang berada di sebelah kanan ni, kalau kita tingkatkan lagi motivator factor, dia lebih suka lagi untuk bekerja di tempat kerja tersebut. Okay, so kita tengok yang belah kiri, yang kuning bawah tu, improving the hygiene factor, decrease job satisfaction. So orang yang berada di sebelah kiri ni, dia punya job satisfaction dia adalah tinggi. Macam mana nak kurangkan job dissatisfaction? Kita kena tingkatkan hygiene factor. Dah orang tak suka bekerja, rasa tak puas hati. So kita kena tingkatkan hygiene factor ini menggunakan kaedah working condition, co-worker relation, policies and rules, supervisor quality, base wage or salary. Working condition dia kena berubah. Dia tak boleh berada di kondisi yang toksik. Yang orang cakap negatif je. Nak buat event ni, tak payahlah membazir. Tak payahlah susah je. Semua tak payah. So dia kena ubah dia punya working condition. Co-workers relation. Okay, kena perbaiki hubungan sesama pekerja.
policies and rules. Kena tahu apa policies, apa rules yang ada dalam kita punya company. And jangan sesekali break the rules. Supervisor quality. Kena ada ketua yang betul-betul berkualiti untuk mentadbir dia punya employee. Base wage and salary. Kalau kat Malaysia ni dia ada minimum salary. Kalau saya tak silap saya 1,200. Dulu tahun-tahun dulu 900 dah dinaikkan kepada 1,200. So tak ada lah penindasan kat situ. So daripada dia jadi tak suka pergi bekerja, dia akan meningkatkan job satisfaction. Dia akan berubah kepada belah kanan tu pula. Okay, yang belah kanan ni dia memang dah suka dah pergi kerja. Tapi bila kita tambahkan dia dengan motivator factor, dia akan meningkatkan lagi job satisfaction. Kita bagi dia achievement, recognition, award dan sebagainya, advancement, personal growth, responsibility. So dia akan jadi orang yang lebih berjaya. Alright, so teori seterusnya iaitu Maslow hierarchy of need. Okay, kalau you tengok dia punya piramid ni, okay, kita ada 5 level. Okay, kita akan go through one by one. Bawah sekali psychological needs, security needs, social needs or affiliation needs, esteem need, last but not least yang berada di atas sekali self-actualization needs. Kalau you faham bentuk segitiga ni, kalau dia berada di paling bawah, paling besar, paling utama. Yang berada di atas sekali paling kecil, paling sedikit orang capai keperluan tersebut. Okay, so dia paling bawah tadi tu psychological needs. Psychological needs ini bermaksud keperluan asas. As a manager, we need to find out, adakah pekerja kita ini keperluan asasnya ada, cukup. Keperluan asas sebagai manusia, food, water, air and shelter, rumah ataupun ada pejabat. Kalau dalam segi organisasi lah, adakah kita punya pejabat tu dia ada condition, dia ada tempat yang comfortable, dia punya layout kita punya company pun cantik. Okay, so ini adalah psychological needs. Okay, yang tangga kedua tadi adalah security needs. Okay, security needs ini bila kita punya keperluan bawah, keperluan psychological needs dipenuhi, kita nak pula pada security, nak kepada benda yang menjamin keselamatan. A safe physical and emotional environment. Okay, nak ke pergi kerja kat tempat yang ada sexual harassment, sorry to say. Nak ke pergi tempat kerja yang macam tu? Nak. Takut ya Daniel? Tak nak kan? Tak naklah benda macam tu. Kalau kita pergi kerja, lalu kat tempat gelap, kat situ pula ada kes bunuh. Takut ke tak takut? Takut. So kita sebagai manusia memang memerlukan security needs. So as a manager, kita kena often emphasize rules, job security, fringe benefit kepada kita punya pekerja. Dah bekerja kat syarikat kita bagi EPF. Kita bagi so anything happen to you while you are working in this company, kita tanggung. Kan ramai kan yang macam buruh-buruh kasar kadang-kadang terlibat kemalangan di tempat kerja, di cover oleh insurans so tu yang mereka nak. Okay, seterusnya affiliation needs ataupun social needs. Psychological asas needs yang kita perlukan ada, security pun dah ada, sekarang kita nak hubungan yang baik. Friendship, love, feeling of belonging. Kita nak benda tu ada. Dekat syarikat pun kena ada feeling of belonging. Kita ni belong to our company. Kita kena rasa cinta dengan pekerjaan kita. Rasa cinta dengan kita punya syarikat. Okay. Tak ada orang yang
pergi ke kerja tak bercakap pun dengan orang lain. Orang tepi semua tak cakap, datang kerja, buat kerja sampai pukul 5 balik. Tak ada. Semua masing-masing akan ada hubungan dengan orang meja sebelah lah. Kawan baik dia duduk kat belakang tu lah. Bawa kerja sikit, sembang kejap. Release dia punya tension, sembang kejap. Okay. So as a manager juga, kita kena tengok benda ni. Hubungan sesama manusia dalam kita punya company. Okay. Seterusnya yang peringkat yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Okay. Esteem needs. Okay, needs for personal feelings of achievement and self-worth by recognition. Bila kita bekerja dalam sebuah company, kita dah struggle. Tiba-tiba dapat sales 500,000. Tu baru kuarter pertama lah contoh. 3 bulan pertama dah achieve banyak tu. So kita nak something yang boleh bagi company bagi award, company bagi bonus dan sebagainya. So kita kena ada esteem needs ni. Company kena tahu setiap manusia akan sampai ke level esteem need. Dia nak puji-pujian, dia nak reward, dia nak anugerah dan sebagainya. Okay. Dan last sekali adalah self-actualization needs. Paling atas sekali kat puncak tu. Tak semua orang achieve self-actualization needs. Ramai yang sampai self-esteem sahaja. Biasanya yang berada di self-actualization needs ni, let's say kalau dalam bidang pendidikan ataupun academician seperti saya, dapat PhD adalah di level esteem need. Walaupun dia adalah peringkat tertinggi dalam pendidikan, tapi ramai orang achieve. Bila nak sampai ke self-actualization sedikit. Tak ramai yang jadi profesor. Okay, so bila dalam kita punya company, manager pun kena realise mungkin ada seorang dua yang potential dia sangat besar untuk berjaya. So kita kena encourage mereka ni, okay let's say dia kata ambil lah PhD. Kita tak salah bekerja di industri dengan title doktor. So dia encourage dia punya employee untuk be a better person lah, be a difference berbanding dengan pekerja-pekerja yang lain. Win-win situation lah kan, kita dapat doktor tadi tu, kita punya syarikat dapat benefit juga. Maybe orang akan guna expertise kita. Okay. Alright. Ni benda yang sama je ni. Apa ulang balik ni? Okay. So, kita dah hari ni dah cover 3 subtopik. Barriers of communication, how to overcome the barriers dan juga motivation. Okay. Any question you want to ask? Ada ke? Selain daripada topik ni pun boleh. Siapa yang masuk fasa 3? Ada ke? Masuk ke kampus fasa 3. Maria lagi? Ada lagi? Maria masuk bila? Hari Jumaat hari tu. Jumaat hari tu. Okay. So macam mana Maria duduk di kampus? Okey ke? Okey je. Dalam bilik sama-sama PPT ke dengan diploma? PPT juga. Kelas lain Sekarang ni kita orang nak pergi pejabat buat kat Matrix. Tengah berjalan lah ni. Okay. So diorang biar dekat dalam ni dia punya connection wifi pun agak bagus lah kan, berada di mana-mana je. Tak boleh berada di dalam bilik, kat library boleh, dekat dewan makan boleh, di mana saja. Okay. So yang ada kat rumah pun yang mana tak ada masalah internet tu, harapnya tak ada excuses, tak ada reason lain lah tak hadir ke kelas kan. Okay. Anything else you nak tanya apa-apa tak? Ada tak?
Clear ke apa yang saya cerita hari ni? Clear. Clear. Norazlin ada tak? Norazlin. Tak ada lah, sampai sudah tak ada. Mak Syitah take note Norazlin seorang tak datang. Semalam dia datang tak? Semalam dia hadir ke kelas ke, Mak Syitah? Ya, Puan. Semalam dia datang kelas tak Norazlin? Semalam tak ada kelas, apa-apa kelas pun madam. So kami tak tahu. Oh, baik. Tapi Azin ada bagi tahu dia hari ni ada JPJ test. Tak ada betul saya pun. JPJ test. Okay. Kalau tak ada apa-apa lagi, make sure you hantar assignment sebelum hari Jumaat ni ya. 5 PM. Saya tutup 5 PM. Okay. So kita tutup kelas kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Okay, so ada masa lagi ni kan, 1 jam setengah. Tak ada pun suruh buat nota ringkas dah, tak ada dah. Tapi yang mana yang belum lagi siapkan assignment, ambillah waktu sejam setengah ni untuk siapkan assignment. Yang mana dah siap assignment, gunakan 1 jam setengah ni untuk cari group members untuk assignment seterusnya. 4 ke 5 orang ya satu group. 3 tak boleh, 6 pun tak boleh. So cepat-cepat find out your group members supaya nanti bila dah lama-lama tinggal orang berapa orang, you kira macam dilelong lah. Tak nak macam tu. Ambil lah group. Cari orang yang betul-betul you rasa macam bagus dia nak ambil dia jadi group. Cepat-cepat bertindak lah. Okay. Jumpa lagi minggu hadapan. Ya Haziq. Jumpa lagi minggu hadapan. Yang berada di rumah, yang berada di kolej, jaga diri baik-baik. Ada apa-apa masalah, bagi tahu saya ataupun Puan Zarina ataupun Puan Sri, mana-mana je lah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa take attendance dalam near future. Terima kasih. Thank you, madam. Sama-sama. Thank you, madam. 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 Terima kasih, madam. Sama-sama. Thank you, madam. Welcome.